Okey, balik kepada cerita berkenaan dengan kerajaan berkenaan dengan pengkhianatan yang berlaku. Sebelum saya cerita last kali mengenai numbers. Itu yang sebenarnya orang dengar live saya ni, ada ke numbers? Boleh ke tukar kerajaan ni sebenarnya? Okey. Sekarang ini timbul Nazri Aziz mengatakan bahawa, ini cerita yang kedua lah. Nazri Aziz mengatakan bahawa tidak akar umbi mahu supaya PPBM UMNO tidak lagi bersama dengan PPBM. Setahu saya ada mesyuarat diadakan oleh UMNO. UMNO mengadakan mesyuarat untuk menentukan sama ada hala tuju mereka dengan Perikatan Nasional itu diteruskan atau tidak. Saya tidak tahu kata putus mengenai kata mesyuarat tersebut, tetapi daripada signal-signal yang dihantarkan di peringkat pimpinan sehingga ke bawah, kita dapat sedar bahawa berkemungkinan yang ini merupakan satu keadaan di mana kita perlu bersama dengan UMNO untuk menyokong tindakan mereka untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Sebab apa saya kata perlu untuk mereka keluar daripada Perikatan Nasional? Sebab sekarang ini UMNO berada dalam krisis bukan kepimpinan, tetapi krisis identiti. Bukan identiti macam mana? Suka atau tidak, parti setahun jagung PPBM nampaknya telah memijak kepala UMNO tanpa mereka sedari. Semua di negeri di Sabah, kalau kita tengok, di negeri seperti Perak, kalau kita tengok, negeri-negeri ini semua memijak kepala PPBM, kepala UMNO. Dan mereka mengambil alih kuasa sedangkan mereka bukan paling majoriti. Kenapa? Adakah kerana UMNO merasakan bahawa mereka perlu juga berkuasa sehingga mereka sanggup melakukan apa saja, termasuk menjual maruah diri dan juga kekuasaan mereka dan juga ketinggian ego mereka, sehingga mereka merasakan tak apalah, kita jual diri kita untuk nak dapat semata-mata nak jadi kerajaan. Begitu rendahnya nilai UMNO sehingga mereka sanggup diperbudak-budakkan oleh satu parti yang dulu mereka anggap sebagai parti sampah, parti tak ada guna, parti yang mereka buang. Inilah yang dulu UMNO anggap PPBM ni. Tetapi akhirnya parti sampah, parti yang mereka buang, parti yang mereka anggap budak, parti yang mereka pelecehkan dahulu ni lah yang sekarang ini memijak-mijak kepala UMNO, yang memijak-mijak image dan juga ego UMNO, sehingga UMNO dipandang sebagai parti yang tidak mempunyai telur sekali lagi sekarang ini. Sehingga diperkotak-katikkan dengan begitu saja. PPBM hanya ada 11 kerusi di Sabah, UMNO ada 14 kerusi, tetapi PPBM menjadi ketua menteri. Dilantik menjadi ketua menteri di Sabah. Walaupun kita tahu STAR dengan PBS itu membentuk majoriti di dalam Perikatan Nasional, tetapi dari segi komponen parti, akhirnya kita tahu UMNO mempunyai kuasa yang lebih besar. Ada yang kata yang kau sibuk pasal UMNO, kenapa? Bukan masalah sibuk ke tak sibuk. Tetapi kita di dekat luar, kita kata, bukan masalah sibuk tak sibuk. Menunjukkan bahawa penyokong-penyokong UMNO sendiri tak mampu untuk nak attack berarmada, tak attack PPBM, nak marah PPBM. Kerana apa? Kerana mereka takut akan kehilangan kuasa. Dia orang ni umpama orang yang dia ada berada di hujung nyawa tau. So, kuasa tu umpama adalah sedutan terakhir dia. Macam kalau cabut sedutan terakhir dia tu, habislah dia, matilah mereka. Maka UMNO itu dilihat bahawa mereka tak nak kena dengan bidang kuasa itu juga. Tapi ada yang kata, Sordi, janganlah marah UMNO sangat, kerana lepas ni dia akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu bahawa UMNO tak akan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ahli-ahli di dalam UMNO. Sebagaimana juga UMNO tidak bersama dengan PPBM. Yang bersama dengan Perikatan Nasional, bukan PPBM, Perikatan Nasional adalah ahli-ahli di dalam UMNO. Sama juga dengan kita kata GPS, bukan GPS tu yang bersama dengan UMNO, tetapi ahli-ahli di dalam GPS itu yang bersama dengan UMNO. Dan akhirnya kita nampak bahawa mereka ini bersama itu atas dasar dia macam lintah, kita kata. Dia macam parasit, hanya sekadar untuk nak menyedut-nyedut kuasa yang ada demi untuk kelangsungan politik dan kelangsungan projek-projek dan kroni-kroni mereka. Itu fakta yang kita lihat, itu perkara yang kita lihat, dan itu ketentuan. Dia bukan untuk rakyat. Dia bukan untuk nak membangunkan rakyat. Kalau kita kata untuk membangunkan negara ini, apa yang menteri-menteri PN, UMNO dan sewaktu dengannya ni dah buat sekadar ini untuk rakyat. Yang saya tengok buat announcement, balik-balik Muhyiddin Yassin. Yang menteri lain semua macam makan gaji buta. Menteri Kesihatan lagi lah. 3 menteri. 1 menteri Kesihatan, 2 timbalan menteri, langsung kita kata tak ada apa tindakan.
tak berbunyi. Yang keluar buat statement, dia punya pengarah kesihatan. Yang lain semua senyap tak berbunyi. Habis apa guna makan gaji berpuluh ribu tu? Saya pun pelik juga makan gaji berpuluh ribu kan. Jadi akhirnya kita tak nampak negara ini berfungsi sebagaimana yang nak fungsikan. Okey. Itu merupakan daripada si komponen ini. Akhirnya, yang tak akhir saya nak cakap. Oh, tak akhir dah. Padahal baru je 18 minit saya cakap. Kenapa? Sebab apa kita nak cakap bukan tak akhir lah. Sekarang ini sudah ada gerakan Anwar lawan gerakan Mahathir. Yang ni orang suka ambil quote saya nanti. Kita adjust dulu tempat duduk. Sampai kita sedari, di situ saya kata, kalau musuh kita bising, kita tak payah risau. Yang kita risau kalau musuh kita senyap. Kalau perasan, selama 2-3 minggu ni, Mahathir tak berbunyi. Adalah dia keluar 1-2 statement. Kata Anwar ni tak sesuai lah, itu ni lah. Tapi daripada segi akan dia macam tak ada apa. Dia senyap je. Jadi, kita rasa, apa dia buat sebenarnya? Apa tindakan dia? Okey. Malam ini kita cerita. Ini orang tak suka sebenarnya. Apa ni Suwardi? Kau buka kau punya kain selimut sendiri. Alah, kita buka je. Betul tak betul, tu cerita lain kan? Okey, ada gerakan yang dibuat oleh Mahathir dan dalam gerakan itu, dia akan meletakkan Syafiee Apdal sebagai Perdana Menteri dan Mukhriz sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tanpa PKR. Yang parti lain saya tak nak sebut, tapi saya sebut tanpa PKR. Maksudnya, tanpa PKR mereka akan membentuk kerajaan baru. Kenapa? Ada orang kata, kenapa Is? Kenapa Mahathir ni beria sangat tak nak Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri Is? Kerana ada 10 kotak ke rumah Anwar tu Is? Kerana ada ni ke? Kerana Mahathir tak takut 100 kotak kat rumah Anwar pun Mahathir tak takut. Kan? Mahathir tak takut tu semua. Kita kena faham Mahathir ni dah umur dah 95. Apa lagi dia nak kejar dalam dunia ni? Tak ada. Bukan dia. Bukan dia sebenarnya. Saya nak sebut pun, saya sebut je lah. Bukan dia sebenarnya. Tetapi orang-orang di sekeliling dia memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Itu saya sebut tadi. Mahathir dah tak perlu lagi kepada dunia ni dan dia pun tahu benda tu. Saya tak kata Mahathir mengejar-ngejar dunia. Mahathir tahu dia, kalau dia hidup 100 tahun, 100 tahun 5 tahun lagi. 5 tahun bagi orang yang berusia 95 tahun dah terlalu lama. Bagi kita ni mungkin tak lama lah. Tetapi bagi orang yang berusia 95 tahun, bagi dia kalau sekarang ni dia hidup dalam zaman yang Tuhan dah bagi dia extra dah. Overtime. Dan overtime ni dah kira kalau main bola, dia kira apa dia panggil? Overtime lah. Kalau main bola kita panggil apa? Kira extra time. Kira masa tambahan dah ni. Sebab average penduduk di Malaysia, lelaki 71 tahun, perempuan 75 tahun. Mungkin dah naik lah. Kalau tersilap saya, lelaki 74, perempuan 78. Ada macam tu lah average life expectancy di Malaysia. Secara puratanya macam tu di Malaysia. Dia dah 95. Maksudnya, kalau 75, 20 tahun Tuhan bagi dia extra time dah. 20 tahun. Dan dia tahu kalau 20 tahun tu Alhamdulillah dia kata. Dan saya tak kata dia masuk syurga, masuk neraka. Itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi poinnya adalah dia dah extra time. So, bagi dia tak ada apa nak dikejar kat dunia ni lagi dah. Tak ada apa dia nak kejar. Oh, dia nak bagi Mukhriz tu nak jadi ni sebab dia nak jadi Mukhriz jadi Timbalan Perdana Menteri. Kenapa? Mukhriz tak perlu jadi Timbalan Perdana Menteri, tak perlu jadi Perdana Menteri pun. Mukhriz tu sendiri dah set off lah life dia. Kehidupan dia insya-Allah bagi saya mengenali Datuk Seri Mukhriz dengan tak banyak lah, sikit je. Saya tahu dia tak perlu tu semua, dia dah set for life dah orang kata. Hidup dia tak perlu lagi kepada semua ni. Tapi kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu dan saya minta tuan-tuan dan puan-puan fikir. Ada orang, dia ada harta, dia ada duit, dia ada dana, dia ada kekayaan, tapi dia tak ada kuasa. Ada orang, dia ada kuasa, dia ada pangkat, dia ada kuasa, dia ada boleh command orang, tetapi dia tak ada kekayaan. Orang yang ada duit, tapi tak ada kuasa ni, akan sentiasa ditindas. Orang yang ada kuasa, tapi tak ada duit, akan sentiasa meminta-minta. Hidup dia stres macam mana nak cari duit untuk dia kekal berkuasa. Akhirnya, kalau mereka combine, yang ini menjadi satu kombinasi yang sangat bahaya. Kenapa? Yang ada duit akan memastikan yang berkuasa ini untuk kekal berkuasa, bagi memastikan yang berduit ini akan terus ada duit. Dan akhirnya, kelompok mereka akan hanya berada di dalam circle tersebut. Circle tersebut. So, cari orang yang ada kuasa dan cari orang yang ada duit, kita akan lihat
Dia kekayaan dan juga kemewahan itu akan berputar dan berkisar di kalangan dan kelompok orang-orang yang sama sahaja. So daripada situ baru kita faham bahawa sebenarnya motif dan asbab serta objektif kepada untuk kekal berkuasa itu adalah untuk memastikan the circle of wealth dan the circle of power itu sentiasa berada dan berlingkar di kalangan orang yang sama. Apabila ada satu golongan lain yang cuba untuk mengambil kuasa ataupun kekayaan, tapi dalam kes ini kuasa, maka golongan ini akan merasa terancam dan mereka perlu menghancurkan golongan yang cuba merampas tersebut. So daripada situ kita akan nampak bahawa sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba merampas. Bila rampasan kuasa itu berlaku, akhirnya yang kaya, yang kita kata bergenerasi-generasi, bilion dan trilion berada di kalangan mereka 4, 5, 6 orang ni, mereka nampak tergugat kerana lepas ini kekayaan mereka akan semakin berkurangan. Legasi dan juga generasi akan datang, future duit mereka akan mula berkurangan. Tuan-tuan dan puan-puan, it is never about bangsa. It is never about agama. It's about bagaimana mengekalkan kekuasaan, kekayaan di kalangan golongan-golongan, di golongan-golongan elit yang kecil saja kumpulan ini. Itu objektif dia. Dan mereka sanggup melakukan apa sahaja, asal boleh kekal. Apa sahaja maksudnya, tak kisah nak menipu, nak merompak, nak membunuh, nak buat apa saja, asalkan kekal. Mengugut, dia boleh buat apa saja. So itu tuan-tuan dan puan-puan, saya katakan dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, tak ada lagi istilah, jangan tipulah. Kalau ada satu parti mengatakan, kami memperjuangkan bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Tak ada. Itu produk untuk dijual. Kami memperjuangkan Islam. RUU 355. Itu penipu semua tu. Mereka itu produk nak dijual, tuan-tuan dan puan-puan. Produk nak dijual. Produk mereka nak jual, dia tak kisah. Produk Melayu, produk agama. Produk bangsa, produk agama. MCA jual produk Cina. MIC jual produk India. UMNO Bersatu jual produk Melayu. Akhirnya PAS jual produk agama Islam. Dia jual produk ni untuk apa, tuan-tuan? Kekal berkuasa. Siapa yang menyuruh mereka kekal berkuasa, tuan-tuan? Tengok siapa di belakang mereka. Dulu ustaz tu naik kereta, potong saga buruk je. Kan? Pergi ceramah dapatlah RM50, RM100. Sembayang solat orang mati dapatlah RM100. Kadang-kadang ada sedekah dapatlah RM200. Alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan, paling kurang Velfire, kereta Mercedes, Audi, gaji RM100,000. So yang tu dia nak kekalkan. Tak ada lagi istilah RUU 355, tak lagi istilah dia orang kata apa memperjuangkan sekarang ini. Kalau kita tengok, tak ada ke orang mati, orang mabuk melanggar orang Melayu, orang Islam mati? Ada, baru-baru ni kejadian. Kenapa tak berbunyi? Mana ni pergi ISMA? Kedaulatan Melayu. Mana orang ISMA mana? Tak ada bunyi. Mana orang PAS? Tak ada bunyi. RUU 355 tak boleh dilaksanakan. Tak ada langsung dibawa. Berapa kali dah sidang parlimen? Mana dia? Pimpinan, Padang Merbuk. Tak ada. Kenapa? Kenapa tak ada semua ni? Mana senyap? Mana pergi hilangnya? Melayu yang kononnya adib dulu. Mana kes adib? Mana kes adib sekarang ni? Kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini semua arak, kilang judi mana? Masih kilang judi, kilang arak tu ada. Masih juga tempat judi tu ada. Ni baru-baru ni kena serbu. Masih ada. Walaupun kita kata dekat Selangor, memang ialah dekat Selangor. Tetapi still kita kata federal yang handle semua ni. Tu dekat satu gunung tu. Gunung tu besar dia punya tempat kasino dia tu. Kenapa masih ada, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tak kata kena tutup. Tak, sebab kita tak pernah kata tutup. Yang kata tutup kerajaan sekarang ni. Kerajaan PAS, Kerajaan Barisan Nasional, Kerajaan UMNO yang kata nak tutup. Kenapa tak tutup lagi? Oh, sebab kami tak berkuasa. Sebab itu alasan. Ini semua alasan, tuan-tuan dan puan-puan. So, berbalik kepada kerajaan kita tadi, balik kepada kerajaan Mahathir, gerakan Mahathir itu, kita kata bila seseorang itu senyap, awasi. Ada gerakan tersebut. Okey, alih-alih sekali saya kata, gerakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita mohon dan kita doa supaya yang di-Pertuan Agong yang tengah gering sekarang ini diberikan kesembuhan dan diberikan kesembuhan dan dipermudahkan urusan baginda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Supaya semakin cepatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap
yang di-Pertuan Agong untuk menyerahkan jumlah yang telah menandatangani sign untuk pergi tukar kerajaan. Kita cuba mengelakkanlah kalau boleh pilihan raya diadakan pada masa ini, dan kalau ikut maklumat yang kita ada dikatakan bahawa menurut sumber, ini tak tahu wallahualam betul ke tidak, bahawa jumlah itu telah pun diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong, cuma nak menyerahkan secara formal untuk baginda menerima perkara tersebut dan mengadakan tindakan selanjutnya bagi memastikan kerajaan sekarang ini bertukar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Bila? Okey, paling lewat kalau menurut Perlembagaan adalah Selasa ini. Kalau Baginda Agong masih lagi, menurut Perlembagaan, ini Perlembagaan cakap, bukan saya cakap, bahawa dalam artikel 33 Perlembagaan Malaysia, sekiranya Agong itu tidak dalam keadaan gering atau tidak dapat berfungsi, maksudnya melakukan fungsi beliau sebagai Agong dalam masa 14 hari, maka timbalan yang di-Pertuan Agong iaitu Sultan Perak bolehlah mengambil alih tugasan tersebut.